Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan. InsyaAllah kita sambung kembali dalam membicarakan kewajipan-kewajipan hati. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan di antara kewajipan hati itu adalah mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita mencintai sahabat Nabi kerana sahabat Nabi lah mereka yang membantu mengembangkan agama Islam. Dan kita juga wajib untuk mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara kewajipan hati. Kenapa kita diwajibkan untuk mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka ini dengan kelebihan, dan kerana mereka ini adalah kerabat seafdal makhluk, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan dengan kerabat Nabi ni, yakni yang dimaksudkan dengan mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita mencintai sepupu baginda, isteri-isteri baginda, bapa saudara baginda. Maka yang beriman ini kita namakan sebagai ahlu bait. Yani kita mencintai ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dengan maksud kita mencintai isteri-isteri baginda, juga ahli kerabat baginda yang beriman, iaitu siapa yang kita sebutkan tadi, sepupu baginda, bapa saudara baginda. Dan kita akan menyebutkan tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sebut setelah itu tentang anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda wafat ini, isteri yang baginda tinggalkan itu berjumlah 9 orang. Berjumlah 9. Kita akan menyebutkan isteri-isteri Nabi ini 11 orang. Maknanya di sini ada pendapat yang mengatakan isteri Nabi itu berjumlah 11. Ada yang meninggal ataupun yang wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 2. Dan Nabi meninggalkan isteri, yakni ketika baginda wafat, maka isteri yang baginda tinggalkan itu berjumlah 9 orang. Dan ada pendapat yang mengatakan isteri yang Nabi tinggalkan itu berjumlah 12. Yang 12 ini Nabi SAW berjumlah isteri baginda berjumlah 12. Ini bagi setengah pendapat yang mana mereka memasukkan isteri Nabi yang bernama Raihanah. Raihanah, jadi 12. Tapi ada pendapat yang mengatakan isteri Nabi ini yang Raihanah itu bukan termasuk isteri Nabi, tidak, tapi itu termasuk dalam
hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan sebutkan isteri baginda yang baginda tinggalkan itu ada 9 orang. Tapi kita akan sebut setelah itu jumlah isteri Nabi ini. Maka sebelum kita menyebutkan isteri Nabi yang berjumlah 9 orang itu, maka mereka ini pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka ini memilih antara kesenangan dunia ataupun syurga. Tapi mereka ini memilih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya isteri-isteri baginda ini meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kepada mereka perhiasan-perhiasan dunia. Ini pada awal ini, sebelum mereka diminta untuk memilih mahu perhiasan dunia ataupun syurga, maka mereka ini sebelum itu, yakni sebelum mereka ini memilih, maka sebelum itu Nabi ini menawarkan kepada mereka terlebih dahulu. Tapi sebelum berlaku tawaran itu, mahu mengikuti Nabi ataupun mahu kesenangan dunia, maka terlebih dahulu isteri-isteri Nabi ini pernah meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar memberikan kepada mereka ini perhiasan-perhiasan dunia. Juga mereka ini meminta nafkah yang berlebihan, dan juga mereka ini saling cemburu di antara satu dengan yang lain. Maka ini telah membuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi mereka ini dikatakan selama 1 bulan. Maka ini membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, sehingga kan baginda tak mendatangi mana-mana isteri baginda selama 1 bulan. Maknanya di sini kita telah menyebutkan tadi Nabi meninggalkan isteri 9 orang. Yang ini setelah Nabi wafat, isteri yang Nabi tinggalkan sebanyak 9 orang, seramai 9 orang. Dan mereka ini diminta untuk memilih sama ada kesenangan dunia ataupun mereka ini memilih untuk mahukan kesenangan dunia ataupun memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ditawar, maka mereka ini terlebih dahulu meminta kepada Nabi yang tadilah sekira-kira menyebabkan Nabi bersedih. Kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, maka katakan kepada mereka ini, sekiranya mereka ini ingin menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Yani setelah ayat itu, fata'alaini umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah, maka katakan kepada mereka, kemarilah, aku akan berikan kepada kamu mut'ah, iaitu sejumlah harta yang diberikan oleh seorang suami setelah dia menceraikan isterinya untuk menggembirakan hati isteri yang diceraikan. Dan aku akan lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini surah daripada surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ayat ini yang mafhumnya, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan kepada kamu mut'ah. Mut'ah yang kita sebutkan tadilah, yakni mut'ah ni sejumlah harta yang diberikan kepada seorang, yakni seorang suami dia berikan kepada seorang isteri yang diceraikan. Ini untuk menggembirakan hati mereka. Dan aku akan lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, dan sekiranya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan akhirat,
فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik ini di antara kamu pahala yang sangat besar. Maka setelah mana turunnya dua ayat ini, pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang adalah Nabi pergi kepada Aisyah. Maka apabila Nabi ini pergi kepada Sayyidah Aisyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang mafhumnya, saya akan katakan kepada engkau sesuatu, dan engkau tidak perlu untuk menjawab dengan segera, dan tidak mengapa sekiranya engkau menginginkan waktu untuk meminta nasihat daripada kedua orang tua engkau. Dan kemudian setelah Nabi SAW berkata sedemikian, maka Nabi SAW membacakan dua ayat tadi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Maka lalu Aisyah berkata yang mafhumnya, ya Rasulullah, mengenai perkara ini saya tidak perlu bermesyuarat dengan kedua orang tua saya. Sungguh saya pada saat ini juga akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan engkau wahai Rasulullah, bahawa saya lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kerana tadi kan kita sebut, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Maka Aisyah apabila dibacakan dua ayat ini, terus Aisyah kata, saya tak perlu untuk bermesyuarat dengan kedua orang tua saya. Maka saat ini juga saya akan jawab dengan segera bahawasanya saya lebih memilih Allah dan Rasulnya dan lebih memilih kehidupan akhirat. Setelah itu Nabi SAW bertanyakan kepada isteri-isteri baginda satu persatu, dan kesemua mereka ini menjawab dengan jawapan yang sama, yakni semua daripada mereka memilih Allah Ta'ala dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, dan tetap menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Hukum bolehnya menikah lebih daripada 4 orang perempuan ini di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat baginda ni dalam masa yang sama hanya boleh mengumpulkan 4 isteri, tidak lebih daripada 4 isteri dalam satu waktu, yang ini tidak boleh lebih. Ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dikhususkan hanya 4 sementara umat dikhususkan 4? Kerana seorang Nabi sekiranya mereka bernikah, yakni memiliki isteri lebih daripada 4 orang, maka mereka ini tidak dibimbangi melakukan kezaliman terhadap mereka, yakni tidak dibimbangi. Kerana itu boleh bagi Nabi ini memiliki berapa ramai isteri. Kerana apa? Kerana seorang Nabi tidak dibimbangi melakukan kezaliman kepada isteri-isteri mereka. Kerana itu diberikan tidak diberikan batasan. Maknanya Nabi tidak ada batasan, yakni tidak dibimbangi mereka ini akan melakukan kezaliman terhadap isteri-isteri mereka. Itu kekhususan hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat ini tak boleh, dia tak boleh mencontohi Nabi, kerana ini hanya khusus bagi Nabi. Kerana kita pernah dengar sebahagian ajaran sesat, mereka memiliki isteri dalam satu masa yang sama lebih daripada 4 orang. Ini tak boleh. Ini kita tahu ini adalah ajaran sesat, kerana memiliki isteri lebih daripada 4 itu hanya kekhususan Nabi. Dan ini disebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'
fa in kiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahilah perempuan-perempuan yang baik dari kalangan kalian, 2, 3 ataupun 4. Tetapi sekiranya kalian bimbang tidak boleh berlaku adil, maka nikahilah satu sahaja. Menikahilah satu sahaja. Maka isteri-isteri Nabi yang kita sebutkan tadi, ada khilaf dari kalangan ulama. Ada yang kata 11, ada yang kata 12. Ini adalah jumlah isteri yang Nabi SAW melakukan jimat dengan mereka. Bahkan ada dalam kitab-kitab sirah menyebutkan Nabi SAW memiliki lebih daripada isteri, lebih daripada jumlah yang kita sebutkan itu. Tapi hanya yang digauli itu adalah 11 dan 12. Kerana tujuan Nabi SAW berkahwin ramai itu adalah untuk tujuan dakwah. Yakni apabila berlakunya satu perkahwinan, contohnya yang paling dekat, contohnya apabila kita belajar sejarah, apabila seorang raja, contohnya Raja Patani, memiliki anak, dan Kelantan pun ada anak, maka mereka mengkahwinkan kedua-dua belah pihak ini untuk menguatkan hubungan. Maka itu di antara itu. Adapun Nabi berkahwin ramai bukan untuk menguatkan hubungan, tapi untuk menguatkan, selain menguatkan hubungan, tapi selain itu adalah tujuan yang paling utama adalah untuk mengembangkan dakwah. Itu. Okey, baik. Maka di sini kita kena berhati-hati dengan setengah manusia yang mungkin mereka berfahaman liberal, ataupun mereka ini memang daripada orang kafir yang memang memusuhi agama Islam. Maka mereka telah menyebarkan kata-kata yang mengandungi cacian terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berhati-hati dan kita tahu untuk kita menjernihkan ataupun menjelaskan bahawasanya tujuan Nabi kita berkahwin ramai itu bukan untuk memuaskan syahwat baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menjadikan dakwah kuat, untuk menyebarkan dakwah. Yang pertama, buktinya, yang pertama, yang ni kita nak sebut yang tadilah. Kalau ada orang yang kata Nabi kamu ni kahwin ramai untuk memuaskan syahwat, kita kata tidak. Pertama, buktinya adalah untuk menyebarkan dakwah. Yang pertama, seluruh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Aisyah itu adalah janda, seluruh. Andai kata kalau seseorang itu dia nak memuaskan nafsu, kenapa dia perlu mencari janda? Dia cari anak dara, contohlah yang ni perempuan-perempuan muda yang cantik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apabila berkahwin, Nabi tak memilih dari kalangan yang muda, bukan daripada anak-anak gadis, tapi Nabi berkahwin dengan janda-janda, melainkan hanya Aisyah sahaja yang Nabi kahwin dengan anak gadis. Bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan, yakni difahami daripada hadis Nabi, sekiranya seseorang itu dia ingin menjadikan seorang isteri bagi dirinya, maka Nabi menyarankan siapa? Pilih anak gadis. Sekira-kira ulama kata memilih anak gadis untuk menjadikan isteri itu lebih afdal berbanding janda. Itu Nabi sarankan. Tetapi bagi diri Nabi, Nabi ambil janda untuk menjadikan isteri Nabi. Kenapa Nabi tak ambil anak gadis? Kerana itulah yang kita sebutkan tadi, tujuan Nabi berkahwin adalah untuk menjadikan dakwah kuat ataupun untuk menyebarkan dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW melakukan poligami itu setelah kewafatan Sayyidah Khadijah. Artinya setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan bertugas untuk berdakwah. Maknanya Nabi berkahwin umur 25 tahun. Dan Nabi diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Dan ada setengah yang mengatakan Nabi ni
setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi tak terus berkahwin. Nabi berkahwin itu bila? Pada usia 50 tahun. Kalaulah betul Nabi nak memuaskan nafsu, kenapa Nabi tak kahwin ramai pada usia muda? Kalau isteri kita bagi peluang kan, suruh nikah, nak nikah lagi umur 50, aduh tak larat. Kalau ada anak 60 tahun main dengan anak kecil lagi kan, tak larat kita. Contoh, anda kata kalau seseorang itu dia nak memuaskan nafsunya, dia tak buat benda tu pada usia 50 tahun. Apatah lagi agama kita ni, kita ada akhirat, kita mempercayai wujudnya akhirat. Usia 50 tahun ni bukan usia lagi kita nak, yakni contohnya kalau kita ni tak nak sibuk dengan kerja, kalau boleh tak nak sibuk dengan cari nafkah, membesarkan anak dan beristeri pada usia 50. Biasanya orang pada usia 50 tu dia dah nak fikir untuk buat bekalan, dah 10 tahun lagi nak packing kan. Contoh pada usia 60, biasanya orang tidak akan fikir untuk berkahwin. Tapi kenapa Nabi usia 50 tahun pun Nabi masih berkahwin, masih berpoligami? Itulah sebabnya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan dakwah. Ini kita guna dalil seumpama ini semata-mata nak tolak dakwaan orang kafir. Kalau betul lah apa yang kamu dakwa, Nabi kami seperti mana yang kamu dakwa, nescaya Nabi kami ni tak perlu tunggu isteri pertama meninggal, dan tak perlu tunggu usia 50 tahun baru berkahwin. Sepatutnya usia muda lagi dah berpoligami, dan apabila mati isteri terus berpoligami. Tapi tidak. Tapi setelah itu pada usia 50 tahun. Ini yang kedua, hujah untuk kita menolak mereka yang mencaci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pada rumah Sayyidah Aisyah, isteri Nabi yang Nabi paling cintai setelah Sayyidah Khadijah itu adalah Aisyah. Maka apabila tibanya giliran Sayyidah Aisyah bermalam pada Sayyidah Aisyah ni, Nabi SAW meminta izin pada Aisyah untuk ziarah kubur. Bahkan Nabi pergi kubur Baqi', Nabi mendoakan pada penghuni kubur. Maka andai kata isteri Nabi yang Nabi paling cintai, paling cantik, paling muda adalah Aisyah, tapi bila sampai giliran Aisyah, Nabi minta izin untuk ziarah kubur. Kalau kita mungkin seronok balik rumah isteri muda kan. Ini kalau kita nak sebutkan, kalau semata-mata berpandukan hawa nafsu, maka biasanya sedemikian. Contohnya kita lah, kalau kereta baru, kereta buruk pun kita suka naik kereta baru, tak begitu. Yang ni kita nak menyebutkan dari sudut nafsu. Tapi Nabi berkahwin bukan berdasarkan nafsu. Kerana itu Nabi, walaupun rumah Sayyidah Aisyah, isteri paling muda, paling cantik, bagi Nabi itu sama sahaja. Yakni Nabi bukan buat kerana nafsu syahwat. Ini yang kita nak maksudkan. Dan yang keempat, isteri-isteri Nabi SAW adalah dari janda, yakni janda dari pembesar kaum. Yakni apabila Nabi SAW berkahwin dengan mereka, maka kaumnya akan masuk Islam. Maka ini akan menguatkan dakwah Nabi. Contoh, kita pernah dengar sejarah Melaka dahulu kan, apabila ataupun raja-raja, biasanya kalau seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tak langsung rakyat mereka juga akan turut mengikuti raja tersebut dalam memeluk agama Islam. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW bila mana Nabi berkahwin dengan satu perempuan, dengan seorang perempuan dari satu kaum ataupun dari satu pembesar, maka kaumnya juga akan masuk agama Islam. Dan pada masa yang sama, Nabi berhajat kepada isteri Nabi untuk mempermudahkan urusan dakwah yang berkait dengan hukum ahkam perempuan. Maka mereka akan tanya kepada isteri-isteri Nabi SAW. Maka ini empat dalil, lebih kurang 4 dalil yang boleh kita kemukakan kepada mereka-mereka yang menyebarkan kalam-kalam keji kepada Nabi SAW. Setengah orang kafir, mereka mencaci Nabi dengan berkata Nabi
hyperseksual dan seumpamanya. Nauzubillah. Kerana memiliki ramai perempuan, kita tak berkata sedemikian dan kita ada dalil ke atas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Antara isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang wafat sebelum baginda adalah Sayyidah Khadijah. Kerana kita telah menyebutkan tadi isteri yang Nabi tinggalkan berjumlah 9. Maknanya bagi pendapat yang mengatakan isteri Nabi berjumlah 11, maknanya isteri Nabi sebelum wafatnya Nabi ada 2 orang yang meninggal sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Maka beliau juga dari suku Quraisy. Ini kita sebut tidak secara detail. Baginda ini berkahwin dengan Khadijah saat Khadijah ini berumur 40 tahun. Yang mana Nabi pada waktu itu Nabi diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Maknanya Nabi 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi berkahwin dengan Khadijah. Maknanya Nabi berkahwin pada umur 25 tahun. Dan Khadijah ini adalah isteri yang paling dicintai oleh Nabi. Isteri yang paling dicintai. Ini maknanya Khadijah. Setelah itu barulah Aisyah. Dan Khadijah ini, beliau adalah ibu kepada semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan seorang jelah, Ibrahim. Ibrahim itu adalah daripada anak Maryah Al-Qibtiyah. Dan Khadijah ketika itu adalah seorang janda. Sebelumnya pernah dinikahi oleh Abu Halah bin Zararah, dan juga pernah berkahwin dengan Atiq bin Abid. Seorang bernama Abu Halah bin Zararah, dan seorang lagi namanya Atiq bin Abid. Dan Khadijah ini dikatakan wafat di Makkah sebelum 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini pada tahun, yakni umur Khadijah pada waktu itu 65 tahun. Dikatakan 65 tahun. Dan ini adalah tahun yang sama tahun wafatnya bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ini yang pertama tentang Khadijah. Ada pun 9 isteri yang masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang pertama Aisyah binti Abu Bakar. Tapi kita tak menyebutkan secara mengikut turutan, satu persatu dengan siapa Nabi berkahwin setelah itu. Dia ada turutan, tapi kita menyebutkan secara tidak turutan. Aisyah ini berhijrah bersama Nabi, dan beliau dinikahi oleh Nabi ini pada usia yang masih kecil. Dikatakan pada usia 6 tahun. Tetapi baginda tidak menyetubuhi Aisyah kecuali Aisyah berusia ketika 9 tahun. Dan ini bukan satu perkara yang aib, kerana dalam agama kita, bila kita belajar fiqh, bagi perempuan, bilakah seusia yang paling muda seorang perempuan ini boleh akil balik? Itu pada usia kalau paling awal lebih kurang 15 hari nak masuk 9 tahun, ataupun 9 tahun. Ini perempuan boleh akil balik. Dan pada waktu itu orang Arab menjadi tradisi mereka, berkahwin pada usia tersebut. Menjadi perkara biasa bagi mereka sekiranya mereka menjadi ibu pada umur 10 tahun. Dan juga menjadi biasa bagi mereka pada umur 21 tahun mereka menjadi nenek. Jadi perkara biasa. Kalau kita pernah dengar kisah sirah kan, sahabat dengan anak dia, orang tengok baca kawan, padahal itu anak. Kerana inilah tradisi mereka seupama itu. Dan kita dahulu pun lebih kurang lah. Kalau nenek saya dengan atuk saya pun, dia cerita nenek saya ni duk main masak-masak. Dia punya suami atuk saya ni bila pulang
dia tak sediakan makanan, dia duk main kerana kami pada usia budak. Maka ini bukan perkara yang aib, kerana orang kafir mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam fidya dan seumpamanya. Kita kena berhati-hati. Kita tak mengatakan sedemikian, kerana pada waktu itu mereka menjadi biasa. Bahkan boleh katakan tradisi orang Arab pada waktu itu mereka tak anggap ini adalah keji. Maka kita kena berhati-hati. Ini bukan perkara yang ada aib padanya. Dan Aisyah ini wafat pada tahun 58 Hijrah. Beliau disolatkan oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di pemakaman Baqi'. Yang kedua adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, dan beliau ini lahir pada tahun, yakni 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Dan beliau ini seperti mana yang kita sebutkan, semua isteri Nabi adalah janda melainkan Aisyah. Sebelumnya beliau pernah berkahwin dengan Khunais bin Huzafah. Dan beliau dinikahi oleh Nabi ni pada tahun 3 Hijriyah sebelum perang Uhud. Dan yang ketiga adalah Saudah binti Zam'ah. Dan Nabi bernikah dengan Saudah ini setelah wafatnya Khadijah. Dan suami pertamanya adalah As-Sakran. As-Sakran ini yang kalau kita pernah belajar yang sirah Nabi tentang hijrah pertama, yakni yang pertama kan itu hijrah ke Habasyah tu. Maka Sakran ini adalah suami kepada Saudah. Tetapi Sakran ini meninggal saat setelah pulang dari Habasyah. Maka Nabi SAW berkahwin dengan isteri Sakran ini, iaitu Saudah ini binti Zam'ah ini, untuk memberikan Saudah ini perlindungan. Nabi nak beri perlindungan kepada Saudah dan juga untuk memberi perhargaan yang tinggi kepada Sakran. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Sofiyah binti Huyai. Huyai ini adalah ketua suku Bani Nadir yang tinggal di sekitar Madinah. Dan Sofiyah meninggal pada tahun 50 Hijrah. Yang kelima adalah Maimunah binti Al-Harith. Dan dikatakan Nabi ini berkahwin dengannya di satu tempat yang bernama Sarif. Sarif ini dikatakan satu tempat mata air yang berada di 9 km dari kota Makkah. Dan dikatakan beliau ini adalah wanita yang terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Yang kelima, Maimunah ini dikatakan ibu saudara kepada Khalid ibn Walid dan Abdullah ibn Abbas. Dan Maimunah wafat di Sarif pada tahun 63 Hijrah. Dan dikatakan Maimunah adalah ibu saudara Khalid ibn Walid dan Abdullah ibn Abbas. Yang keenam adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Yang keenam adalah Ramlah ini yang terkenal dengan Ummu Habibah. Dan suami pertamanya adalah Ubaidillah bin Jahshin. Dan yang ketujuh adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Dan beliau ini yang dikenal dengan Ummu Salamah. Yang terkenal dengan Ummu Salamah iaitu Hindun. Dan ketika dinikahi oleh Nabi SAW, maka beliau ini juga janda, yang mana suami sebelumnya bernama Abu Salamah. Dan beliau dikatakan dinikahi oleh Nabi pada bulan Syawal, ini pada tahun 4 Hijriyah. Dan beliau wafat pada bulan Zulqa'dah tahun 59 Hijrah pada usia 84 tahun.
dan disolatkan oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Maka dua kita sebutkan tadi, Aisyah juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Juga Ummu Salamah ini dimakamkan di Baqi. Dan di antara keistimewaan Ummu Salamah ini, Nabi pernah bersabda tentang beliau ini, kamu adalah sebahagian daripada keluargaku. Makna Nabi, kamu akan bersama dengan saya, ini akan masuk ke dalam syurga. Ke-8 adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Dan beliau ini dinikahi oleh Nabi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah, yakni pada usia 35 tahun. Dan beliau wafat pada usia 53 tahun. Dan disolatkan oleh Umar bin Khattab dan juga dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Dan beliau adalah isteri Nabi yang pertama yang wafat setelah wafatnya Nabi SAW. Kerana kita menyebutkan Nabi meninggalkan 9 orang isteri selepas wafatnya Nabi. Kemudian selepas wafatnya Nabi, isteri Nabi yang pertama meninggal adalah Zainab binti Jahsh. Kerana Zainab ini dia ada dua. Ada Zainab yang meninggal sebelum Nabi, iaitu Zainab bintu Khuzaimah. Ini meninggal sebelum Nabi. Yang ini dikenali dengan Ummu Al-Masakin. Ummu Al-Masakin. Zainab binti Jahsh ini, dia ada kisah juga sebenarnya. Dia ada kisah. Zainab binti Jahsh ini, saya sebut secara ringkas. Dia ada berkahwin dengan seorang lelaki ini, tapi dia tak suka. Dan akhirnya berlaku penceraian. Kemudian berkahwin dengan Nabi SAW. Maka di sini pun ada berlakunya fitnah daripada orang kafir, yang mana orang kafir mentahmah Nabi, menggoda Zainab binti Jahsh ini, lalu berlaku perceraian dan Nabi kahwinkan. Ini tidak. Ini kisah ini kalau kita dengar bukan sedemikian. Bahkan mereka ni istimewa kerana perkahwinan mereka tertulis di Lauh Mahfuz dengan tulisan yang khusus. Kita kan tulisan umum, semua daripada kita ada isteri yang tertulis, tapi dengan tulisan yang umum. Adapun Nabi dengan Zainab binti Jahsh, ini adalah catatan yang khusus. Kerana itu mereka berkahwin tanpa wali. Zainab binti Jahsh. Kerana itu mereka ini berkahwin tanpa ada wali, kerana pernikahan keduanya telah tertulis di Lauh Mahfuz.
Bismillah. Maka Zainab binti Jahsh ini adalah pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan tanpa wali kerana pernikahan keduanya telah tertulis di Al-Lauh Mahfuz dengan catatan yang khusus. Kemudian selain daripada Zainab ini yang kita sebutkan tadi bahawasanya isteri Nabi yang wafat sebelum Nabi juga bernama Zainab, iaitu Zainab bintu Khuzaimah. Beliau inilah yang dikenali dengan Ummu al-Masakin. Dan ketika dinikahi oleh Nabi SAW, juga beliau adalah janda yang mana suami sebelumnya adalah At-Tufail bin Al-Harith. Dan setelah diceraikan oleh suami pertama, beliau dinikahi oleh Ubaidah ibn Al-Harith. Dan Ubaidah ini beliau mati syahid dalam perang Badar. Kemudian dikatakan Khuzaimah ini, yakni Zainab bintu Khuzaimah ini, beliau dinikahi oleh Nabi pada 31 bulan setelah hijrah. Kemudian setelah dinikahi oleh Nabi selama 8 bulan, maka beliau wafat. Dan jenazahnya disolatkan oleh Nabi SAW dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi. Dan beliau wafat pada umur 30 tahun. Dan yang ke-9 bagi isteri Nabi yang hidup. Maknanya kita telah menyebutkan isteri-isteri Nabi yang berjumlah 11 lah. 2 yang wafat tadi kita menyebutkan Khadijah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Yang ke-9 daripada yang hidup dan tambahnya wafat, maka berjumlah 11. Ini bagi yang berkata 11. Ada pun yang kata 12, itu Raihanah. Tapi ada yang kata Raihanah bukan isteri Nabi. Yang ke-9 ini adalah Juwairiyah bintu Al-Harith bin Abi Dirar. Status beliau ini juga janda, iaitu suaminya adalah Malik bin Safwan. Dan beliau ini dinikahi oleh Nabi pada usia 20 tahun setelah dimerdekakan oleh Nabi. Dan beliau wafat pada usia 65 tahun pada bulan Rabiul Awal tahun 57 Hijrah. Ini pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan disolatkan oleh Marwan bin Al-Hakam, iaitu pemerintah Madinah. Maka ini sebersedikit tentang isteri-isteri Nabi SAW. Kita tak menyebutkan secara detail lah. Dan kemudian anak-anak baginda ada 7. Dan anak-anak Nabi 3 daripadanya adalah lelaki dan 4 daripadanya adalah perempuan. Yang pertama yang kita akan sebutkan adalah Qasim. Kerana itu Nabi terkenal dengan Abul Qasim. Dan beliau ini telah lahir di Makkah sebelum turunnya wahyu ke atas Nabi SAW. Dan beliau wafat pada umur 2 tahun di Makkah. Dan yang kedua adalah Abdullah. Beliau digelarkan dengan At-Tayyib At-Tahir, kerana beliau lahir sebelum, yakni setelah turunnya wahyu ke atas Nabi SAW. Dan Abdullah juga wafat ketika masih kecil. Ketika Abdullah wafat ini, ada seorang ini yang namanya Al-As Ibn Wai
ibn Wa'il, dia ini telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya keturunan Muhammad telah terputus, dia adalah abtar. Dia kata sedemikian. Maka turunlah ayat Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh ya Muhammad, mereka yang membenci kamu, maka dialah yang abtar, iaitu dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak ujian, dan ujian ini bukan hanya diturunkan kepada kepada orang-orang yang contohnya, sebab azab diturunkan mungkin itu adalah sebabnya musibah, tapi bukan hanya itu, bukan hanya kerana musibah, hanya kerana maksiat dan seumpamanya, tidak. Tapi yang paling banyak menerima ujian dan musibah adalah para nabi. Maka musibah ini sama ada dihapuskan dosa ataupun diangkat darjat. Maka Nabi ni hanya Fatimah, anak-anak Nabi, yang meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dari kalangan Nabi yang mana dari kalangan ahli keluarga Nabi ni yang meninggal sebelum Nabi, dari kalangan cucu, dari kalangan anak, dari kalangan isteri. Masya-Allah, banyak ujian yang turun kepada Nabi kita. Selain nak menghadapi ujian berdakwah, juga Nabi diuji dengan kehilangan orang yang tersayang. Masya-Allah. Kemudian ada pula yang mencaci Nabi. Dahlah Nabi bersedih kerana kematian anak, tapi ditohmah pula bahawasanya keturunan Nabi sudah terputus. Yang ketiga adalah Ibrahim. Beliau ini dilahirkan di Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriyah dan wafat pada tahun 10 Hijrah pada umur 17 bulan, dan dimakamkan di Baqi'. Dan pada hari ke-7 daripada kelahirannya, maka Nabi SAW telah mengadakan ataupun menyembelihkan akikah untuknya, dan Nabi memberinya nama, yakni pada hari ke-7. Kemudian Nabi mencukur rambutnya dan bersedekah seberat rambut tersebut. Dan kita telah menyebutkan seluruh putera dan puteri Nabi SAW daripada Sayyidah Khadijah, melainkan Ibrahim yang ketiga yang kita sebutkan ini, kerana Ibrahim ini daripada Mariyatul Qibtiyah. Maryah ini adalah hadiah daripada Raja Al-Muqawqis, iaitu Raja Iskandariyah di Mesir. Dia ada bagi hadiah-hadiah. Antaranya yang dia beri adalah Maryah dengan Sirin, yakni saudara Maryah. Tapi Sirin ini Nabi beri kepada Hasan bin Sabit. Maka daripada Maryah inilah lahirnya Ibrahim. Maka sampai sinilah, nanti kita akan sebutkan lagi tentang keluarga Nabi SAW. Kita akan menyebutkan 4 anak perempuan baginda. Yang pertama yang kita akan sebutkan adalah Fatimah Az-Zahra. Tapi kita tak akan menyebutkan secara detail. Kita hanya sebut sedikit-sedikit supaya apabila sekurang-kurangnya kita tahu, dan apabila kita ada dengar penceramah-penceramah ataupun guru-guru yang menyebutkan tentang sirah ataupun keluarga Nabi SAW, maknanya secara satu lapis ni kita mengetahui. Tapi dia ada sirah yang panjang. Maka insya-Allah sampai sini kita tahlil 3 kali, dan kita selawat ke atas Nabi SAW 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.